Dalam video ini, saya akan bincangkan domain dan julat bagi satu fungsi. Oke, so fungsi di sini yang saya akan bincang, saya akan gunakan fungsi yang biasa keluar dalam SPM lah. So, yang first itu, kita ada uh, Y sama dengan MX tambah C. Ini ialah linear punya. Okay, so seperti sebagai contoh, kita ada Y sama dengan 2X tambah 3. So, 2X tambah 3 ini, so di sini kita ada 2X tambah 3. Ha, inilah dia punya bentuk untuk Y sama dengan uh, 2X tambah C. Okay, so untuk graf ini, kita tahu bahawa so ini ialah Y sama dengan 2X tambah C. So dia punya domain, okay, domain untuk fungsi ini ialah dia punya X boleh semua real number. Semua nilai pun boleh kita letak untuk X. Dia punya range ialah dia punya Y ialah real number. Okay, ini ialah dia punya fungsi 1:1 lah. Okay, dia ada inverse lah. Ini ialah 1-to-1 function. So, dia ada inverse function. Okay. So, seterusnya, kita ada quadratic. So, quadratic ini dia rumit sikit. Kita ada Y sama dengan AX square tambah BX tambah C. Okay, saya bagi satu contoh yang senang. So, saya ada Y sama dengan 2X tolak 3 square tambah 5. So, 2X tolak 3 tambah 5. So, kita ada 2X tolak 3 square tambah 5. So, dia punya graf adalah macam ni. Okay. So, untuk graf ini, saya tulis dalam vertex form lah. So, vertex form ini, dia lebih senang untuk kita dapatkan dia punya uh, axis of symmetry, iaitu dia simetri apabila dia punya X tolak 3 sama dengan kosong, X sama dengan 3. So, dia punya A sama dengan 2, besar daripada kosong, bentuk macam ni. So, dia ada minimum. So, ini ialah dia punya minimum value. So, dia punya koordinat untuk minimum ialah 3, 5. So, untuk yang ini, okay, dia paling kecil ini ialah 5. Okay. So, dia punya domain ialah dia punya X boleh letak apa-apa nilai. Tapi dia punya range, dia punya julat ialah dia punya Y lebih besar atau sama dengan 5. Okay. Ini ialah many to one function. Dia adalah function. Tapi dia many to one, dia tak ada inverse function. So, untuk quadratic function ini, okay, dalam SPM, dia akan tanya, bagaimana kita boleh buatkan supaya fungsi ini jadi ada inverse. Okay. So, ini kita tengok dia tak ada inverse kerana saya dari atas ke bawah ini, dia sentuh 2 titik. So, dia tak ada inverse. So, bagaimana kita boleh buatkan supaya dia ada inverse? Okay. So, caranya sangat senang. Iaitu, kita tahu bahawa dia punya paksi simetri ialah 3. So, saya boleh buat dua cara. So, yang pertama ialah kita punya uh, uh, X lebih besar atau sama dengan 3. Okay. So, dengan cara macam ni, dia adalah fungsi songsan. Okay. So, dia akan jadi
uh, dia akan jadi one to one. Dia akan jadi one to one lah. Okay, so untuk yang ini, kita akan jadikan fungsi ini, okay. So y adalah yang ini. So kita ada dia letakkan dia punya x, dia punya domain ialah x lebih besar atau sama dengan 3. So dia punya range ialah dia punya y lebih besar sama dengan 5. Maka dia akan jadi one to one. Okay. Dia ada songsang. So dia akan jadi one to one function. So dia ada f inverse. Okay. So kita boleh juga untuk yang ini kita buat macam ni. So tadi saya punya axis symmetry ini lebih besar daripada 3. So saya guna lebih kecil atau sama. Okay. Macam ni. Okay. So untuk yang ini pun dia ada fungsi songsang. Okay. So untuk yang ini dia punya domain. Okay. Untuk case ini. Okay. Dia punya domain ialah dia punya x kecil atau sama dengan 3. Dan dia punya range masih sama. Dia punya y lebih besar atau sama dengan 5. So seterusnya kita ada y sama dengan ax cube tambah bx square tambah cx tambah d. Ini ialah cubic punya. So kita guna yang senang punya y sama dengan x cube. Okay. So untuk y sama dengan x cube. So kita ada x kuasa 3. Dia punya graf macam ni lah. Okay. So untuk graf macam ni, dia senang saja. Okay. Kita boleh nampak bahawa dia punya domain ialah dia punya domain ialah dia punya x boleh apa-apa nilai. Dia punya range pun dia punya y boleh apa-apa nilai. Untuk case ini dia ada inverse function. Okay. Case ini dia ada inverse function. Kerana dia adalah one to one function. So dia ada inverse function. Okay. Tetapi kalau saya ada macam yang ini, dia adalah tambah 3x square. Macam ni. So kalau dia punya graf adalah macam ni. Okay. Dia punya domain dengan range pun sama. Okay. So untuk yang case ini, dia punya domain dengan range pun sama. Okay. Iaitu dia punya domain ialah semua real number. Okay. Dia punya range pun semua real number. So untuk yang ini, dia punya domain ialah x semua real number. Dia punya range pun, dia punya y ialah semua real number. Masalahnya ialah untuk yang ini, sini. Kita boleh sentuh 1, 2, 3 titik. Dia adalah many to one function. So dia tak ada inverse function. Okay. So seterusnya kalau saya ada y sama dengan 1 per x. Okay. Y sama dengan 1 per x itu ataupun a per x lah, bukan 1 per x. A per x. So y sama dengan 1 per x atau 5 per x, 10 per x. Okay. So 10 per x. So dia punya graf kita ada 10 bahagi x. Dia punya graf macam ni. Okay. So graf dia adalah dalam bentuk macam ni. So ini ialah reciprocal. So untuk mereka yang ada ambil fizik itu, graf ini ialah
inverse function punya graph. Okay. So untuk yang ini kita punya x, okay, dia punya domain ialah x tak sama dengan kosong. Okay, yang bawah ini ada x, bawah punya tak sama dengan kosong. Okay, so dia punya range pun, dia punya y tak sama dengan kosong. Okay, so x boleh semua nombor kecuali x tak boleh sama dengan kosong. So dia punya y ini pun sama. Dia punya y ini ialah y boleh semua nilai. Okay. Tetapi y tak sama dengan kosong. Okay. So, kalau saya ada y sama dengan 2 per 3 x tolak 4. Okay. 2 per 3 x tolak 4. So, 2 per 3x tolak 4 ini. Okay. Untuk graf ini, kita ada x sama dengan 4 per 3. X sama dengan 3, 4 per 3. Okay. X sama dengan 3 per 4 per 3 ini. Dia adalah macam ni. Okay. So, di sini. Okay. So, untuk graf ini, okay, kita tahu bahawa dia punya domain ialah x boleh semua nilai, tetapi 3x tolak 4 tak sama dengan kosong. X tak sama dengan 4 per 3. Dia punya range ialah dia punya y boleh semua nilai, tetapi y tak sama dengan kosong. Okay. Okay. Tapi kalau saya ada y sama dengan 2x tambah 3 per 4x tolak 5. Okay. So, dia adalah 2x tambah 3 per 4x tolak 5. Okay. Bukan. 4x tolak 5. Okay. So, x tak boleh sama dengan 5 per 4. Okay. Lepas itu, dia punya y tak sama dengan apa? Ini untuk yang y sini, dia sangat hampir dengan 0.59. 0.3, 0. Okay. So, 0.5. Dah. Yang ini, dia punya 2x yang ini. So, kalau kita nak cari dia punya domain, adalah sangat senang. Okay. So, untuk cari dia punya domain, senang. So, dia punya domain ialah, okay, x semua nilai, tetapi yang 4x tolak 5 tak sama dengan kosong, x tak sama dengan 5 per 4. Okay. So, yang range itu susah. Untuk cari range itu, apa yang kita kena buat ialah kita cari dia punya inverse. Okay. So, ini ialah dia punya fx. Let fy sama dengan x. Then, f inverse untuk x sama dengan y. So, 2y tambah 3 per 4y tolak 5 sama dengan x. 2y tambah 3 sama dengan x darab 4y tolak 5. So, 2y tambah 3 sama dengan 4xy tolak 5x. So, 3 tambah 5x sama dengan 4xy tolak 2y. So, y faktorkan 4x tolak 2. So, y sama dengan 4x tolak 2 per 5x tambah 3. So,
di sini dia punya F inverse of X ialah 4X tolak 2 per 5X tambah 3. So, 5X tambah 3 tak sama dengan kosong. X tak sama dengan negatif 3 per 5. So, negatif 3 per 5. So, Y, nanti ya, negatif. So, saya buat kesilapan di sini ya. So, di sini dia punya 5X tambah 3 per 4X tolak 2. So, 5X tambah 3 per 2, 2X tolak 1. So, dia punya 2 darab 2X tolak 1 tak sama dengan kosong. 2X tolak 1 tak sama dengan kosong. X tak sama dengan setengah. So, di sini dia punya Y sama dengan 1 per 2. Ialah dia punya positif asymptote. So di sini dia adalah dia punya setengah ini. So kita tahu bahawa ini ialah domain untuk F inverse. So range untuk F sebenarnya sama dengan domain untuk F inverse. So untuk range yang ini ialah dia punya Y ialah semua nilai kecuali Y tak sama dengan setengah. So kalau you tahu limit itu, so limit X to infinity 2X tambah 3 per 4X tolak 5 ialah 2 per 4 ialah setengah. So dia punya asymptote mengufuk ialah setengah lah. So kalau kita ada Y sama dengan square root X. So Y sama dengan square root X ini. So kita ada square root X. So square root X dia punya graf adalah macam ni. So Y sama dengan square root X dia punya graf adalah macam ni. So kita tahu bahawa dia punya X lebih besar atau sama dengan kosong. So square root kosong itu ada. Lepas itu square root untuk positif nombor itu dia ada. So dia boleh kosong. So X lebih besar atau sama dengan kosong ialah dia punya domain. Dia punya range ialah Y lebih besar atau sama dengan kosong. So kalau saya ada Y sama dengan square root 3X tolak 5. So 3X tolak 5. So ini ialah 3X tolak 5. Dia punya graf adalah macam ni. So di sini untuk cari domain untuk square root punya function, dia sangat senang saja. Iaitu kita ada 3, dia punya domain ialah 3X tolak 5 besar atau sama dengan kosong. So X lebih besar sama dengan 5 per 3. So ini ialah 5 per 3. Dia punya range ialah dia punya Y lebih besar atau sama dengan kosong. Seterusnya, kalau saya ada log Y sama dengan log X. Log ini tingkatan 4 bab 5 walau kita belajar. Tapi di sini kita belajar log dululah. So untuk log ini kita ada log. Untuk yang ini kita ada log X. Dia punya graf macam ni. Dia punya graf macam ni. So untuk log X ini,
kita tahu bahawa dia punya log. So, saya guna calculator sini, saya ada log, shift log ini. Log kosong itu undefined, tak boleh. Okay, tapi log untuk negatif pun dia undefined. So, log untuk 0.1 itu dia ada. Okay. So, di sini kita tahu bahawa dia punya domain jelas saya punya X lebih besar daripada kosong. Dia tak boleh kosong. Okay. So, dia punya X tak boleh sama dengan kosong. So, X pun tak boleh sama dengan negative value. Okay. Dia punya range jelas dia punya Y semua nilai. Okay. So, inilah dia punya log. So, untuk log, kalau saya ada log 2X tambah 5. So, kita ada log 2X tambah 5. So, log 2X tambah 5. Okay. So, kita ada X sama dengan negatif 5/2. Ialah dia punya asymptote. Okay. So, dia punya graph adalah macam yang ini. Okay. So, untuk graph ini, kita tahu bahawa untuk log ini, log ialah 2X tambah 5 lebih besar daripada kosong. X lebih besar daripada negatif 5/2. Ini ialah dia punya domain. Dia punya range ialah dia punya Y boleh apa-apa nilai. Okay. So, kalau saya ada Y sama dengan 10 kuasa X, so Y sama dengan 10 kuasa X ini, dia ada 10 kuasa X. Dia punya graph adalah macam ni. Okay. So, untuk 10 kuasa X ini, kita tahu bahawa dia punya domain ialah dia punya X boleh mana-mana nilai. Dan dia punya range dia ialah dia punya Y sentiasa lebih daripada kosong. Okay. So, kita the di sini saya kena tahu kita kena tahu bahawa okay, kalau saya ada Y sama dengan 10 kuasa X, dan dia adalah log Y sama dengan X. Log Y sama dengan X. Ialah dia punya songsang. So, di sini kita tengok dia punya log. Okay. Log X ini adalah dia punya graph. Macam ni. Okay. So, di sini kita ada Y sama dengan X. Okay. So, 1001. Okay. So, di sini kita boleh nampak bahawa okay. So, di sini kita boleh nampak bahawa sebenarnya mereka adalah fungsi songsang. Okay. So, ini ialah dia punya fungsi songsang. So, kita tahu bahawa untuk 10 kuasa X, dia punya domain ialah dia punya X mana-mana satu nilai pun boleh. Dia punya rate ialah dia punya Y lebih besar daripada kosong. Okay, dia takkan sama dengan kosong. Untuk yang log X itu, dia punya domain ialah dia punya X lebih besar daripada kosong. Dia punya range ialah dia punya Y boleh mana-mana satu nilai. So, di sini dua ini sama, dua ini sama. So, domain untuk function sama dengan range untuk F inverse. Lepas tu, range untuk F sama dengan domain untuk F inverse. Okay. Okay. So, di sini saya uh, uh,
bincang semua domain dan range lah dalam SPM yang kita boleh jumpa. So, satu lagi ialah kita ada Y sama dengan sin X. So, Y sama dengan sin X itu, okay, untuk graf Y sama dengan sin X, so kita ada sin X ini, okay, dia punya graf saya tukar kepada degree. Lepas itu dia punya X dari negatif 50 hingga 400. Okay. So, ataupun saya sampai uh, 800 lah. Dia punya graph, dia repeat saja. Okay. Dia punya graph repeat. Okay. So, negatif 200. Okay. So, dia repeat saja untuk Y sama dengan sin X. Okay. So, untuk Y sama dengan sin X ini, dia punya domain ialah apa? Dia punya domain ialah dia punya X boleh apa-apa nilai. Dia punya range ialah dia punya Y di antara negatif 1 dengan 1. Okay. Dia ialah many to one function. So, dia tak ada F inverse. Okay. So, kalau kita nak dia ada F inverse itu, apa yang kita buat ialah kita limitkan dia punya domain. So, kita limitkan dia punya domain bagaimana? Iaitu saya punya X di antara negatif 180 hingga 180. Bukan, negatif 90 hingga 90. Okay. Dia akan jadi one to one. Okay. So, ini ialah dia punya sin X. So, macam ni. Okay. So, saya ada limitkan yang tengah-tengah punya. Dia adalah untuk domain dia ialah dia punya X di antara negatif 90 hingga 90. Dia punya range ialah dia punya Y di antara negatif 1 hingga 1. Dia jadi one to one function. So, dia ada F inverse. Ini ialah sin X. Okay. Dia punya X di antara negatif 90 hingga 90. Okay. So, seterusnya, kalau saya ada Y sama dengan cos X. So, Y sama dengan cos X ini, okay. So, cos X, okay. Cos X ini, dia dari 0 hingga 180. Okay. So, kalau saya ada cos X, dia adalah macam ni. So, saya limitkan 1. Okay. So, untuk cos X ini, okay, dia punya graf macam ni. So, dia punya domain ialah dia punya X apa-apa nilai. Dia punya range ialah Y di antara negatif 1 hingga 1. Tetapi, kalau dia ini ialah many to one function, dia tak ada F inverse. Okay. Tapi, kalau limitkan dia punya domain, X di antara 0 hingga 180. Dan dia punya range adalah Y di antara negatif 1 hingga 1. Dan dia akan jadi one to one function. Dan dia ada inverse function. Okay. So, last ialah tangent X. So, untuk tangent X ini, okay, kita ada tangent X, tangent X, tangent X, dia punya graf ialah macam ni.
ten tangent tangent x. So untuk tangent x ini kita limitkan dari negatif 90 hingga 90. Okay. So dia punya graf, okay, adalah macam ini. Dia berulang banyak kali. So ini ialah dia punya tangent x macam ni. So dia punya domain, okay, ialah x boleh semua a, tetapi x tak boleh sama dengan 90, 270 dan banyak lagi lah. Okay. Dan negatif 90 pun dia tak boleh. Okay. So dia punya range ialah y semua nilai. Tetapi dia akan jadi many to one function. Dia tak ada inverse. Tapi kalau dia punya domain, kita limitkan dia punya x di antara negatif 90 tak inklusif, 90 hingga 90. So, sini saja. Dia punya range ialah y semua real number. So, dia akan jadi one to one function. Dia ada inverse function. Okay. So, okay. So, ini ialah graf yang kita akan guna dalam SPM. Okay. Yang kita boleh tengok dia punya domain dengan dia punya range. Okay. Yang case-case yang special lah. Okay.